Jadi, Anda juga boleh dipanggil sebagai yang bertahan hingga ke akhir, betul? Anda tetap bertahan hingga ke penghujungnya. Terima kasih banyak kerana saya berharap pengakhiran saya tidak pahit, tetapi terima kasih banyak kerana tetap bersama. Terima kasih Alex, terima kasih Jonathan. Terima kasih kepada seluruh keluarga JNS TV kerana memberi saya peluang untuk bercakap. Dan saya ingin bercakap dengan anda tentang peperangan maklumat kerana saya rasa ini adalah salah satu perkara yang jarang kita bincangkan dan ia jelas membimbangkan ramai antara kita. Bukan sahaja kerana kita berada dalam bidang maklumat atau berurusan dengan maklumat, tetapi kerana ia adalah apa yang dipanggil oleh Perdana Menteri sebagai barisan ke-8, bahawa kita sedang menghadapi perang 7 barisan. Tetapi barisan ke-8 adalah barisan hasutan, kebencian terhadap Yahudi. Itu telah berkembang pesat di seluruh dunia, terutamanya sejak 7 Oktober, dengan cara yang benar-benar tidak kami jangkakan. Dan sifat serta kelajuan penyebarannya adalah sesuatu yang saya rasa kita tidak pernah lihat sebelum ini. Jadi, saya ingin memulakan ucapan saya dengan memberi komen. Saya nampak di suapan saya pagi ini hanya sedikit petikan daripada satu temu bual. Jeremy Boring, yang bekerja untuk The Daily Wire, dia adalah CEO The Daily Wire, dan saya rasa dia juga ada podcast. Dia telah ditemu bual oleh seorang podcaster lain. Dan dia berkata di situ, dalam klip yang saya lihat, setiap kali dia menulis sesuatu yang menyokong Israel, dia terus dibanjiri. Dia bukan Yahudi. Anda tahu, berpuluh-puluh komen balas yang menuduhnya, saya pun tak pasti apa, fitnah darah, atau apa sahaja cercaan antisemitik yang menjadi tren pada hari itu. Jadi, setiap kali dia mengatakan sesuatu yang menyokong Israel, dia akan diserang. Dia diserang oleh berpuluh-puluh, malah beratus-ratus komen daripada pengguna yang menyerangnya sebagai seorang Yahudi, sedangkan dia bukan Yahudi. Dan kita juga melihat sesuatu yang lain, yaitu TikTok. Sebaik sahaja TikTok memasuki pasaran Amerika, kita melihat hubungan langsung antara kebangkitan atau penembusan TikTok dalam pasaran media Amerika dan peningkatan sentimen antisemitisme di Amerika Syarikat. Maksudnya, platform itu sendiri menjadi penyebar dan penyalur langsung sentimen antisemitisme ke seluruh masyarakat Amerika Syarikat. Jadi, semakin ramai orang menggunakan TikTok, semakin ramai juga yang bersikap antisemitik, hampir dalam nisbah 1 lawan 1. Dan Anda tahu, ini membawa kita kepada satu ironi, bukan? Maksud saya, ramai antara kita di dalam bilik ini cukup dewasa untuk mengingati dunia sebelum internet dan rasa kagum yang kita rasakan apabila melihat bagaimana kita boleh duduk di hadapan komputer dan berbual dengan orang dari seluruh dunia tanpa perlu mesin fax atau setem, betul? Maksud saya, ia adalah sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan. Sambungan dial ke internet ini dan tiba-tiba Anda terhubung dengan seluruh dunia. Dan pada awal abad ke-20, ia sudah pun mengubah keputusan pilihan raya. Ia sudah pun memberi kesan kepada sesiapa yang faham cara menggunakan internet dengan lebih baik, dapat menyampaikan mesejnya dengan lebih berkesan, dan itu sudah pun mempengaruhi politik dengan cara yang tiada siapa jangkakan. Tetapi apa yang kita dapati ialah penyebaran maklumat di seluruh dunia tidak berkait rapat dengan peningkatan pengetahuan. Bukan bermaksud semakin banyak maklumat atau perkara yang orang lihat setiap hari akan menjadikan mereka lebih berpengetahuan. Sebenarnya, ia menjadikan mereka kurang berpengetahuan. Jadi, secara purata, orang hari ini di seluruh dunia kurang berpengetahuan tentang fakta berbanding sebelum adanya internet, yang sebenarnya agak pelik, kecuali apabila Anda tanya diri sendiri satu soalan. Kenapa begitu? Kerana pada masa yang sama, maklumat sedang tersebar, maklumat palsu juga sedang disebarkan dengan sengaja dan niat jahat. Jadi, apa sebenarnya tentang maklumat palsu yang membuatkannya lebih mudah diterima oleh pengguna platform seperti TikTok, Twitter atau X, Facebook atau apa saja, Instagram? Ia kerana ia tidak memerlukan Anda untuk berfikir tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Ia memerlukan Anda untuk berfikir tentang siapa yang patut dipersalahkan atas masalah Anda. Dan itu jauh lebih mudah. Ia lebih mudah untuk diterima. Apa yang dilakukan oleh maklumat palsu ialah ia mengeksploitasi prasangka terpendam.
Ia ditujukan kepada, ia direka khas untuk selari dengan prasangka orang ramai yang sudah wujud sebelum mereka menerima maklumat palsu itu, dan kemudian ia mengaktifkannya. Ia mencetuskan, ia memberi kuasa kepada orang yang mempunyai prasangka tersembunyi untuk tiba-tiba berasa selesa meluahkan prasangka itu. Baiklah, jadi yang ketara ialah tahap antisemitisme meningkat kurang secara purata di tempat seperti negara Arab berbanding di tempat seperti Eropa atau Amerika Utara. Dan kenapa begitu? Karena prasangka itu memang sudah wujud sejak awal lagi, bukannya tersembunyi. Betul kan? Jika Anda lihat Qatar, atau Anda lihat Mesir, atau Anda lihat Arab Saudi, atau di mana-mana sahaja yang Anda lihat, data dari para tinjauan Pew mengenai antisemitisme dalam kalangan rakyat Jordan pada tahun 1990-an menunjukkan hampir 100% rakyat Jordan mempunyai sikap negatif terhadap orang Yahudi. Dan lihatlah, mereka masih begitu hingga kini. Betul kan? Apa yang Anda dapati, perbezaan besar adalah antara negara seperti Prancis atau Kanada, atau Amerika Syarikat, di mana terdapat lebih banyak prasangka terpendam yang tidak dinyatakan dalam data tinjauan pendapat pada tahun 1990-an dan 2000-an, malah pada 2010-an. Tetapi kini ia dicetuskan oleh penyebaran prasangka terhadap orang Yahudi secara sengaja di platform-platform ini oleh aktor negara. Termasuklah, sudah tentu, Qatar, Turki, China, Rusia, Iran, Pakistan, dan sebagainya. Dan ini adalah operasi yang disengajakan oleh kerajaan dan juga oleh individu. Sekarang, jika Anda kembali sekejap kepada kenyataan membosankan dari pagi tadi, bukan membosankan maksudnya, tetapi Jeremy Boring, saya rasa ejaannya B-O-E-R-I-N-G, saya tidak pasti. Tetapi, apa yang menyerangnya? Apakah puluhan dan puluhan komen pada setiap kenyataan pro-Israel yang dibuat oleh Jeremy itu? Ramai daripada mereka mungkin bukan manusia, tetapi bot. Jadi, itu adalah respons otomatik yang dicetuskan oleh algoritma yang selari dengan message pro-Israel. Jadi, ia dicetuskan oleh kenyataan pro-Israel, frasa pro-Israel, apa saja yang berkaitan. Dan ia akan dihantar kepadanya secara otomatik, betul? Dan ia mengalihkan trafik daripada dia. Mungkin dia akan kehilangan pelanggan. Dan sebaliknya, apa yang Anda dapati dari masa ke masa, dan apa yang kami lihat ialah para pempengaruh ini, podcaster, penyiar, penulis, sesiapa sahaja, mereka mungkin telah menghabiskan sebahagian besar masa mereka bercakap tentang widget. Tetapi, jika mereka bercakap tentang widget dan kemudian tiba-tiba menyelitkan sesuatu tentang bagaimana orang Yahudi mengawal Hollywood, tiba-tiba kenyataan itu mendapat 300.000 tontonan lebih banyak daripada apa-apa yang mereka pernah katakan tentang topik biasa mereka, yaitu widget. Jadi Anda ada seseorang yang bercakap tentang sesuatu yang tiada kaitan langsung dengan orang Yahudi. Seperti, contohnya, kecergasan lelaki. Kami telah melihat banyak perkara seperti itu dalam apa yang dipanggil sebagai manosfera. Dan kemudian tiba-tiba, apabila mereka mula memperkenalkan unsur antisemit dalam kenyataan mereka, mereka menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan mereka menjadi sangat dihormati sebagai pakar dalam isu orang Yahudi yang mengawal segala perkara jahat di muka bumi ini. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan bilangan pelanggan maksimum untuk podcast Anda atau apa sahaja yang Anda jual, maka caranya Anda dapati adalah dengan menjaja naratif ini. Antisemitisme ialah menyebarkan mesej antisemitik dan memberi kelulusan kepada orang lain untuk berasa selesa dengan antisemitisme mereka sendiri atau untuk menjadikan antisemitisme sebagai identiti mereka. Walaupun mereka sebenarnya tidak pernah terlalu memikirkan tentang orang Yahudi sebelum ini, dan sudah tentu tidak pernah benar-benar terfikir untuk membenci kami. Dan sudah tentu, Anda tahu, Anda boleh lihat dengan jelas dalam golongan woke, betul, bahwa mereka sedang memberi reaksi. Bukanlah seolah-olah Anda tahu. Seseorang yang tiba-tiba menemui bahwa Israel adalah punca segala kejahatan, sedangkan dia memuji Israel selepas 7 Oktober. Bukanlah dia tiba-tiba menemui kebenaran yang lebih mendalam, sebaliknya dia menemui kebenaran yang lebih mendalam tentang pemasaran, yaitu bahwa yang penting ialah keuntungan keuangan, yang kemudian membawa kita kepada persoalan. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Jadi, negara demokrasi, tempat yang mempunyai kebebasan bersuara, terlibat.
Sebenarnya pertama sekali, saya hanya ingin menyebut satu perkara lagi, yaitu institusi-institusi umum yang kita telah bergantung kepada untuk menjadi, menyampaikan kebenaran, atau sekurang-kurangnya mampu menyebarkan maklumat yang benar adalah media dan akademia, betul? Maksud saya, ini adalah dua institusi klasik di mana jika Anda mendapat pengiktirafan seperti dari University Harvard atau The New York Times, maka perkara itu dianggap benar. Saya membacanya di Times, betul? Berapa kali kita pernah berkata begitu? Kita memetik satu artikel. Ia adalah artikel yang saya baca di New York Times beberapa minggu lalu, betul? Dan kemudian semua orang mempercayai Anda. Betul? Begitulah keadaannya selama bertahun-tahun sebelum ini. Dan sekarang kita ada situasi di mana New York Times mendapat hadiah Pulitzer untuk gambar muka depan yang menunjukkan seorang kanak-kanak yang menghidap fibrosis sista. Dan ia digunakan sebagai fitnah darah untuk mengatakan bahwa Israel sedang membuatkan kanak-kanak di Gaza kebuluran, betul? Mereka telah mengeluarkan daripada gambar itu, mereka telah sunting keluar saudara lelakinya, yang merupakan seorang kanak-kanak kecil yang sihat, normal, dan cukup makan, betul? Mereka tidak mahu perkara itu ada di situ, jadi mereka keluarkan. Anda tahu, dan jadi New York Times sengaja menyebarkan fitnah darah. Dengan sengaja dan niat jahat. Dan kemudian Anda ada perkara seperti kajian kolonialisme peneroka, betul, di university-university terkemuka, walaupun perkara itu sebenarnya tidak wujud. Jadi, semuanya benar-benar rekaan. Perkara yang direka-reka. Dan orang menulis buku tentang kolonialisme peneroka. Entahlah, saya tinggal di Efrat. Saya tak pernah nampak penjajah di kawasan kejiranan saya. Tahu tak, semuanya cuma suri rumah di kawasan pinggir bandar. Tahu tak maksud saya, itulah tempat Raja Daud dilahirkan. Jadi, begitulah. Ini adalah fenomena yang kita hadapi hari ini yang baru, yang berbeza daripada apa yang kita pernah lihat sebelum ini. Di mana institusi yang dahulunya boleh dipercayai untuk mengesahkan kebenaran, kini dibayar. Berapa banyak uang yang didedahkan telah disalurkan Qatar kepada institusi akademik AS? Dan Anda tahu, ratusan bilion dolar, betul? Dalam tempoh 15 tahun yang lalu atau lebih kurang begitu. Jadi mereka telah sedar bahawa bukan sahaja Anda boleh memanipulasi naratif dalam talian, China juga, betul. Bukan sahaja Anda boleh lakukan itu, tetapi jika Anda membayar sebuah institusi, Anda boleh mengambil alih institusi tersebut melalui derma. Kemudian, Anda boleh memperkenalkan keseluruhan bidang yang kononnya akademik. Yang semuanya palsu, semuanya pembohongan, semuanya langsung tidak benar. Jadi para pengesah, dunia akademia, media tradisional, semuanya adalah sebahagian daripada kompleks ketidakbenaran ini, menyesuaikan message kepada prasangka tersembunyi. Jadi sekarang, setelah menceritakan banyak kebenaran pahit tentang situasi ini, persoalannya ialah apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Israel, apa yang perlu dilakukan oleh orang Yahudi di seluruh dunia memandangkan perkara ini. Sistem luar biasa yang disusun menentang kita dan digunakan terhadap kita. Dan saya rasa ada dua jawaban, dan kedua-duanya tidak sempurna, tetapi kedua-duanya sudah memadai. Perkara pertama yang perlu kita ingat ialah kita mempunyai satu komoditi yang memihak kepada kita dan ia kecil tetapi ia penting. Ia dipanggil kebenaran. Dan ya, mari kita perjuangkan kebenaran. Mari kita beri tepukan untuk kebenaran, betul? Tepukan gemuruh. Betul tu. Kita ada kebenaran di pihak kita. Jadi bila kita bercakap, ia bukan satu naratif. Ia bukan naratif Israel yang kita sampaikan. Ini sebenarnya adalah fakta. Tahukah anda, ramai daripada apa yang dipanggil wartawan itu kan, yang dibunuh oleh tentera IDF sebenarnya adalah pengganas. Seperti yang kami katakan mereka adalah, ketika kami membunuh mereka, Anda tahu. Dan Hamas tidak memberikan data sebenar mengenai jumlah orang awam yang terbunuh. Mereka berbohong, betul? Seperti yang telah ditunjukkan oleh Kolonel John Spencer, yang merupakan Ketua Urban Warfare Institute di West Point, kami mempunyai nisbah kematian kombatan kepada bukan kombatan yang paling rendah dalam sejarah peperangan modern, betul? Dan ini bukanlah hujah meminta pengecualian khas. Inilah cara peperangan orang Yahudi. Ini adalah cara peperangan IDF, kerana kami tidak menyasarkan orang awam. Dan jelas sekali, seluruh tuduhan genosid ini adalah fitnah darah. Betul kan?
Jadi apabila kami menyatakan kebenaran, kami memang menyatakan kebenaran. Apabila kami menceritakan sisi kami, apa yang kami ceritakan adalah kisah sebenar. Dan awak tahu tak, ada ramai orang seperti Jeremy Boring yang sanggup dan saya sangat berterima kasih kepadanya untuk menanggung kebencian seolah-olah dia seorang Yahudi kerana dia benar-benar mengambil berat tentang kebenaran. Dan saya rasa memang ada cukup orang di dunia ini yang mengambil berat tentang kebenaran untuk membantu kita mengatasi cabaran ini. Adakah kita akan mendapat majoriti di pihak kita? Kita akan ada cukup orang? Kita akan ada cukup orang, dan kita tidak perlu mencari majoriti. Kita perlu mencari orang yang baik dan akan menang akhirnya. Kebenaran akan menang, dan kebaikan akan mengatasi kejahatan. Kenapa? Kerana, antara lain, kerana Tuhan. Okey? Tak apa, tak apa. Dan perkara kedua yang kita perlu ingat ialah, seperti yang selalu dikatakan oleh Perdana Menteri, Netzach Yisrael lo yishakar, betul? Sifat kekal Israel adalah benar. Dan tugas kita dalam generasi kita, sama seperti semua generasi terdahulu dan generasi anak-anak serta cucu-cucu kita selepas ini, adalah untuk memacu perkara ini ke hadapan dan mengekalkan kepercayaan kita terhadap kebenaran asas itu. Kita perlu melindungi nyawa kita, negara kita, rakyat kita, dan terus maju di jalan menuju keabadian Yahudi. Itulah tugas kita. Dan kita sedang melakukannya dengan sangat baik. Dan kita tidak sepatutnya jika kita menganggap ini sebagai sebuah kafilah. Dan semua pembohongan yang dikatakan tentang kita seperti anjing menyalak kepada kita. Kita perlu tetap setia kepada diri kita sendiri, kepada misi kita, dan kepada kebenaran. Dan teruskan sahaja ke hadapan, dan jangan mudah terganggu, serta jangan mudah terpengaruh, sudah tentu, oleh anjing-anjing yang menyalak di tepi jalan. Kerana kita adalah kisah kita sendiri, dan kita yang menulis kisah kita, serta kita bergerak ke hadapan dengan kisah kita. Dan kita mempunyai begitu banyak perkara untuk dibanggakan dengan apa yang telah dilakukan oleh generasi Yahudi di sini, di Israel, selama 3 tahun yang lalu. Betul, kita telah mencapai begitu banyak kejayaan di medan perang, dalam masyarakat kita, di kalangan rakyat kita. Ia bukan sahaja mencukupi, malah ia lebih daripada mencukupi. Ia lebih daripada mencukupi. Ia adalah sesuatu yang sepatutnya membuatkan anda dan saya sendiri, setiap kali saya memikirkannya, terasa sebab kerana ia begitu luar biasa. Anak-anak muda di barisan hadapan sejak 7 Oktober ini adalah insan paling menakjubkan yang tidak pernah kita bayangkan wujud. Dan saya akan rasa bersalah jika saya tidak mengakhiri ini dengan juga mengucapkan terima kasih kepada bos saya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dan secara pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana memberi saya keistimewaan untuk bekerja dengannya dan belajar secara langsung daripadanya. Tetapi saya rasa sebagai seorang Yahudi, maksud saya, perkara yang paling menakjubkan ialah saya duduk di sebelah seorang lelaki yang secara literalnya abadi kerana perkara luar biasa yang beliau lakukan serta cara beliau memimpin negara ini hari ini akan terus disebut-sebut. Kita semua akan dilupakan, atau saya akan dilupakan. Tetapi beliau akan disebut-sebut seperti mana kita bercakap tentang Raja Daud dan Yosua. Orang ramai akan sentiasa mengingati beliau kerana apa yang beliau lakukan hari ini. Dan kita perlu sedar betapa bertuahnya kita kerana beliau bersama kita. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda. Saya ingin sekali lagi menegaskan, menguatkan mesej ini. Ya, tiada siapa yang menjanjikan kita taman bunga ros, betul? Lagipun, ia penuh dengan duri. Dan apabila anda melihat rakyat kita, anda akan sedar mereka adalah bunga ros di antara duri, seperti yang disebut dalam kitab Kidung Agung. Dan kita bertuah serta diberkati. Dan kita tidak sepatutnya berasa letih dan sedih kerana ia sukar. Kita harus sedar betapa bertuah dan diberkatinya kita kerana hidup pada zaman ini apabila kita melangkah ke era baru dalam sejarah Yahudi. Terima kasih kepada anak-anak kita yang luar biasa, diri kita sendiri dan pemimpin kita. Terima kasih banyak.